وأتوب إليه. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحبه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولم تكن خامسا فتحلي. Jadilah kamu orang yang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang suka. Tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Fatahlik binasalah kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yakni bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkanlah jalan baginya menuju syurga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu hanya mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kasih lagi, saya hormati seluruh ahli dan kuasa masjid ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita pada sesi yang ringkas ini, pada menyatakan rahmat untuk umat. Menyatakan pada Ramadan itu rahmat untuk umat. Dan sememangnya Ramadan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanda rahmatnya, tanda kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ialah bulan yang penuh rahmat, penuh keampunan, dan ada janji kepada pembebasan daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa apabila datangnya Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan itu juga dibelenggu. Inilah tandanya besarnya limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun biasa kita dengar ada ustaz sebut pada hadis awwaluhu rahmah wa awsaquhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Namun hadis ini dipertikaikan oleh para ulama hadis pada menyatakan ia dhaif. Namun walaupun ia dhaif, tetapi dari sudut pada menyatakan rahmat, ada hadis sahih yang lain pada menyatakan sememangnya banyak limpahan-limpahan perkara-perkara yang diberi Allah, tanda rahmat Allah. Jadi walaupun hadisnya dhaif, namun secara umumnya memang Allah turunkan rahmat. Ada juga hadis sahih pada menyatakan pada keadaan Allah mengampunkan dosa. Jadi hadis ini juga didukung maknanya oleh hadis yang sahih yang lain. Namun pada menyatakan 10 malam yang pertama rahmat, 10 malam yang kedua ataupun 10 pasal yang ketengahan maghfirah, keampunan, 10 yang terakhirnya ialah pembebasan dari api neraka, maka ini adalah hadis dhaif. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Ramadan bulan rahmat. Rahmat, apa yang dimaknakan dengan rahmat? Kasih sayang. Nah, rahmat itu kasih sayang. Yang mana rahmat, yang ini kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala memang kelihatan melimpah ruah di dalam bulan Ramadan ini. Antaranya yang kita nampak pada rahmat Allah
yaitu pada pahala dilipat gandakan. Ini tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat, yaitu pada melipat gandakan pahala. Sehingga kan sesiapa yang beramal ibadah di bulan Ramadan pada amalan yang wajib, maka digandakanlah pahalanya pada 70 kali ganda. Dan kepada amalan sunat, maka amalan sunat pula digandakan pahalanya sehingga menyamai yang wajib. Maka terlalu banyaknya kelipat gandaan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pahala. Ini rahmat dari Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kerana adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada melipat gandakan amal ini, melipat gandakan pahala ini, maka terdoronglah manusia yang mana ada iman di dalam hatinya itu untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Pasal itu ramai orang baik di bulan Ramadan. Ramai orang nak buat baik di bulan Ramadan. Ramai orang berniat buat baik di bulan Ramadan. Ada beza tu. Orang yang buat baik di bulan Ramadan dia dah buat dah. Nah, ada orang baru niat nak buat baik di bulan Ramadan. Nah, yang tu pun bagus juga, baru niat. Mudah-mudahan jadi amal lah. Mudah-mudahan jadi amal. Ada yang kadang-kadang tengok di sebuah masjid dah buat dah jadual iftar sumbangan, tapi dah nak ujung-ujung nak masuk Ramadan tak banyak lagi, banyak kosong. Masuk satu Ramadan baru masuk satu Ramadan penuh, dua Ramadan baru nak penuh, tiga Ramadan baru nak penuh. Bila tanya soal lu kenapa jadi gitu, masuk Ramadan dulu selesai baru berpahala Allah. Ada pula yang beranggapan macam tu, masuk Ramadan dulu jadi pasal tu last minute. Dah masuk Ramadan baru dah lipat ganda. Tuan-tuan dah berniat dah. Walaupun awal sebelum Ramadan pun tuan-tuan sudah menyumbang sekalipun, benda itu dilaksanakan di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan jugalah amal pahala tuan-tuan. Jadi jangan pula ni ada pula kenapa tak menyumbang di awal? Saya menyumbang 10 Ramadan. 10 akhir baru banyak saya. Baru dapat pelepasan di neraka. Hal ni pun salah faham pun. Jadi tuan-tuan, setiap minit, setiap saat yang ada di dalam bulan Ramadan, semuanya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, antaranya janji dilipat gandakan pahala. Jadi pada setiap minit itu, kalau seseorang itu berniat untuk melakukan amal, niat itu juga dilipat gandakan pahalanya. Dan kepada seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya setiap minit, setiap saat di bulan Ramadan, semuanya juga dilipat gandakan. Makna katanya apa yang buat sebelum Ramadan, semuanya amal-amal baik itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, doa lebih mustajab. Doa lebih mustajab. Pada keadaan doa, ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab, ada bulan yang mustajab doa. Pada doa yang keadaannya pun mustajab, ada juga. Maka pada doa pada waktu-waktu mustajab, antaranya waktu bila? Waktu sahur. Ini doa mustajab waktu tersebut. Cuma nak tanya, waktu sahur ada bulan Ramadan juga. Ini pun silap faham juga. Ingat sahur itu makan sahur. Sahur itu bukan makan. Sahur itu waktu sahur. Jadi barang siapa yang memohon keampunan kepada Allah pada waktu sahur, maka diampunkan atau dimustajabkan doanya, diperkenankan doanya. Jadi waktu sahur ni bukan Ramadan aja. Waktu sahur sebelum Ramadan ada sahur. Lepas Ramadan ada sahur. Sahur itu waktu, bukan makan.
Jadi bila disebut makan di waktu sahur, makan di waktu sahur, maka seeloknya makan di waktu sahur itu ialah pada akhirnya waktu sahur. Akhir waktu sahur. Mana kalau itu masa kita ni setengah jam, 40 minit sebelum tengah tu, akhir lah tu. Pada sahur itu diakhirkan, dilewatkan. Kalau sahur pukul 1 tu kan sahur, tu sahur, makan malam, bukan sahur. Jadi sahur itu ialah 1/3 malam yang terakhir. Dan ada ulama pula menyatakan sahur itu pada 1/3, setengah daripada 1/3 terakhir. Setengah daripada 1/3 terakhir. Maknanya kalau 1/3 4 jam, 2 jam. Maka 2 jam sebelum masuk waktu subuh itulah sahur. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, berdoa. Dan namun itu waktu. Tapi pada bulan, antara yang dikhususkan ialah bulan Ramadan, bulan yang dimustajabkan doa. Maknanya bila? Tak kira bila di dalam bulan Ramadan. Tak kira siang, tak kira tengah hari, tak kira petang, tak kira malam. Semua masa di bulan Ramadan semuanya adalah waktu mustajab berdoa. Subhanallah. Sehingga kan waktu sebelum berbuka itu juga waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa bagus lah. Pasal itu ulama-ulama kita cadangkan supaya sebelum berbuka banyakkan tahlil, banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan berdoa. Dah bagus dah anjuran tu. Anjuran dah betul tu. Ini habiskan masa ke mana? Kan pasar. Dah elok-elok dah. Mengekang hawa nafsu hampir 10 jam. Setengah jam je berderai habis semua dekat pasar malam. Itu nafsu. Mengekang hawa nafsu, tahan hawa nafsu. Tapi dah pergi pasar tak boleh tahan dah. Tengok air nak minum, tengok kuih nak beli. Itu baru tengok kuihnya, belum tengok yang jual kuihnya. Baru tengok air, belum tengok yang jual air. Jadi kepada peniaga-peniaga, jangan kamu pamerkan anak-anak dara kamu di hadapan sehingga ia tidak pula menunjuk aurat. Kamu jadikan mereka itu sebagai penarik untuk menarik pelanggan membeli barangan kamu. Maka tiada keberkatan di dalam jualan kamu. Kaya, untung, berkat nak cari mana? Maka ulanglah pada tuan-tuan, ingatan telah kita ingatkan. Apa sahaja perkara, dah elok bulan rahmat, bulan dimustajabkan doa, bulan nak diampunkan dosa oleh Allah. Tapi kita cari peluang pula untuk buat dosa di bulan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat pula perkara-perkara yang mengundang muka Allah, mengundang muka Allah di dalam bulan yang penuh rahmat. Yang ketiga, dosa lebih mudah diampunkan. Inilah bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Di antaranya Allah mudah untuk mengampunkan dosa. Oleh itu, pada keadaan hati-hati orang yang beriman, mesti ada rasa menyesal. Lebih-lebih lagi pada masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan ni, tengok keadaan hati kita. Ada ingat tak dosa-dosa yang telah lalu? Kalau tak ingat dosa-dosa yang telah lalu, maknanya ada problem. Ada problem tu. Jadi kena banyak istighfar tu. Kena banyak istighfar. Supaya apa? Ya Allah, ingatkanlah aku dengan dosa-dosaku yang lalu. Supaya aku mudah untuk memohon keampunan-Mu di bulan Ramadan ini, ya Allah. Sifat dosa itu antaranya melupakan kita dengan dia. Betul tak? Dosa kita buat pagi tadi, buat kita tak ingat lah. Dosa yang kita buat 10 minit tadi pun kita tak ingat lah. Apatah lagi dosa yang 10 tahun yang lalu. Tetapi terkadang-kala ada tak kita diingatkan dengan dosa-dosa kita yang lalu. Ini nikmat juga dari Allah.
Nah, nikmat Allah antaranya ialah diperingatkan kita dengan dosa kita. Supaya apa? Supaya kita berusaha untuk bertaubat. Jadi, lakukanlah ia di bulan Ramadan ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalunya apa yang saya lalu kalau dalam bulan Ramadan, sememangnya banyaklah dosa-dosa kita yang diperingatkan. Selalunya dosa-dosa banyak diperingatkan di dalam bulan ini lah. Jadi sesiapa yang dianugerahkan ingatan kepada dosanya, banyaklah bersyukur dan memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan antaranya ialah menganugerahkan Lailatul Qadar, sehingga kan lebih baik dia malam tersebut daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi pernah ditanya, mengapakah anugerah Allah sebegitu hebat, hanya satu malam tetapi menyamai 1000 bulan? Maka Nabi menyatakan, kalau nak dibandingkan umatku dengan umat yang terdahulu, maka umur umat yang terdahulu itu lebih panjang. Maka kalau umat yang terdahulu umurnya lebih panjang dan mereka itu beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka bagaimana kalau umatku ingin menandingi kepada ibadah mereka? Kerana itulah dengan rahmatnya Allah diberikanlah atas umatku kelipat gandaan amal, kelipat gandaan pahala, sehingga ada pula satu malam kalau beramal di dalamnya menyamai dengan 1000 bulan, 83 tahun lebih kurang. Kalau tiap-tiap bulan dapat, tiap-tiap tahun dapat, panjang lagi umur kita berbanding dengan, panjang lagi umur pahala kita berbanding umur kita di dunia. Kan? Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lagi di bulan Ramadan ialah dengan menganugerahkan satu ibadah khusus di bulan Ramadan. Apa dia? Puasa. Ini rahmat. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kerana menganugerahkan puasa di bulan Ramadan. Sehingga kan kalau di bulan yang lain, puasa di bulan yang lain hanya pada orang-orang yang kuat keimanannya saja yang mampu mendirikan puasa-puasa sunat. Tetapi dalam puasa Ramadan, walaupun adalah orang-orang yang tak rajin puasa di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan rahmat Allah itu melimpah ruah, sehingga yang tak semayang pun puasa. Yang tak semayang pun puasa, yang selalu mengumpat pun puasa, yang mengumpat tak tinggal, tapi puasa pun tak tinggal. Mencuri tak tinggal, puasa pun tak tinggal. Selalu kalau bulan lain tu, kalau tak mencuri, dia tak amal lain. Puasa jauhkan lagi. Ini bulan Ramadan, pasal apa puasa? Wajib. Wajib, tak puasa dosa. Habis tak semayang? Tak semayang dosa juga. Ini ada puasa tak semayang. Ada yang puasa tapi tak meninggalkan umpatan. Ada yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, puasa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu dapat rasa rahmat Allah ketika berpuasa ialah dengan berpuasa di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang difahamkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada puasa itu ada 3 peringkat. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khusus dan khusus. Apa itu puasa umum? Menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini puasa umum. Kalau hanya sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, ini semua orang boleh buat. Semua orang yang buat dan semua orang kena buat. Wajib buat. Ini baru namanya puasa, tapi puasa umum. Dan puasa seperti ini hanya melepaskan tanggungjawab seseorang daripada meninggalkan puasa. Maknanya dia buat puasa itu. Seperti mana yang Allah suruh puasa. Tetapi adakah puasa itu sahaja yang diperintah? Maka dipahamkan lagi oleh Imam Al-Ghazali pada puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, dan menahan diri daripada melakukan
Dosa ni baru puasa umum, puasa khusus, iaitu menahan diri daripada melakukan dosa. Jadi apa perkara yang mendatangkan dosa? Dua. Yang pertama, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, diperintah oleh Allah, dosa. Dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, juga dosa. Jadi semasa puasa kena buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan juga apa yang Allah larang. Baru namanya puasa. Tapi baru puasa umum, puasa khusus. Puasa khusus wal khusus ialah menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, juga menahan diri daripada melakukan dosa dan menjaga keadaan hati daripada lalai mengingati Allah, mengingati umat. Maka disebutlah Imam Ghazali, puasa yang sebenar itulah puasa yang baginda Nabi SAW, iaitu puasa yang ketiga, puasa khusus wal khusus. Nah, dalam keadaan tuan-tuan puasa, tahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkan puasa, juga tahan diri daripada melakukan dosa, juga tahan juga diri daripada keadaan hati itu lalai. Keadaan hati yang mempunyai sifat-sifat mazmumah juga perlu dilawan, dikikis ketika mana puasa. Barulah nanti akan dapat merasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, sehingga kan rahmat Allah ini dirasai oleh orang yang berpuasa pada dua keadaan, iaitu ketika mana ia berbuka dan ketika mana nanti ia menyambut hari raya. Dan akhir sekali, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, rahmat yang paling besar di dalam bulan Ramadan ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tarbiyah. Inilah rahmat paling besar. Oleh itu, bagi sesiapa yang masuk di dalam bulan Ramadan, lapangkanlah dadamu untuk menerima tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mentarbiyah, membersihkan keadaan umatnya di dalam bulan Ramadan. Oleh itu, serahkanlah dirimu di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk ditarbiyah akan keadaan hatimu supaya lebih bersabar. Nah, tarbiyah kesabaran di dalam bulan Ramadan. Oleh itu, dalam bulan Ramadan, kalau ada benda ujian-ujian terhadap kesabaran, sabar. Nah, sebab rahmat Allah ialah pada mendidik keadaan sabar. Yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam tarbiyah ikhlas. Nah, tarbiyah ikhlas, Allah nak ajar kita lebih ikhlas di dalam bulan Ramadan. Tahniah kepada yang telah menyumbang, tahniah kepada yang telah melakukan kebaikan. Namun jangan biarkan kebaikan-kebaikanmu terhapus dengan riakmu. Jangan biarkan kebaikanmu terhapus dengan ujubmu, kemudahanmu. Jangan biarkan amal-amal kebaikanmu terhapus dengan takabur, kesombonganmu. Dan jangan biarkan amal-amal kebaikanmu terhapus dengan sum'ah, iaitu mencari-cari terkenal. Jadi tuan-tuan, baguslah kalau tulis dekat apa sedekah ni, hamba Allah. Dia tak tahu boleh orang, hamba Allah. Tulis nama kita, yang tu kena kuat. Bila tulis nama kita tak salah, sebab Allah pun tak marah. Kalau kamu nak menunjukkan kamu punya sedekah pun Allah tak marah. Boleh tunjuk, tapi keadaan hati kamu tu yang kena ikhlas. Tunjuk atas niat untuk mendorong orang lain menyumbang, melakukan kebaikan, itu tak apa. Tapi kuatkah keadaan hati kamu tu? Sekali lagi orang kata, bagus tuan, 20 duit tak ada, suat 20, dia pun alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Mulut, hati bawa hantar, bawa kaya, duit. Ni kita risau. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus melimpah kepada kita di dalam bulan Ramadan, dan akhirnya dengan rahmat Allah membersihkan keadaan hati kita sepanjang Ramadan ini, dan memperbarui taubat-taubat kita,
dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga memperbaharui bai'ah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna tuhibbul 'afwa فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.